Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada petang tu dalam kelas tadabbur kek lapis Cikgu Kaya. Okey. Jam dah tunjuk pukul 3 dah. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk untuk kita sama-sama share ilmu, share pengalaman. Siapa-siapa ada ilmu, ada pengalaman boleh share sama-sama dalam kelas tadabbur kita pada petang tu. Okey, siapa-siapa yang dah ada e-book, boleh kita keluarkan, kita belajar menggunakan e-book tu. Waalaikumsalam Azrina, selamat petang. Okey, siapa-siapa bersama dengan kami tadi yang dah ada e-book, yang dah printnya boleh keluarkan e-book kita sebab kita akan tadabbur menggunakan e-book tu. Okey, lepas ya kita akan share pengalaman. Siapa-siapa yang ada pengalaman lebihnya share lah. Okey, Mizia. Okey, masuk. Boleh invite kawan-kawan. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar mula kek lapis holik. Terima kasih kita meluangkan masa petang kita bersama dengan kami pada petang tu. Kita share ilmu, share pengalaman. Siapa-siapa yang ada lebih boleh share. Okey. Sebelum kita memulakan kelas tadabbur kita, seperti biasa kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Takut kelak ada di kalangan kita orang baru yang belum kenal siapa kami lagi. Okey, kami memperkenalkan diri dulu. Nama kami Cikgu Kaya. Kami seorang baker, mempunyai jenama KLCK atau lebih dikenali sebagai kek lapis Cikgu Kaya. Okey. Siapa bersama dengan kami pada petang tu boleh beri emoji dulu. Beri emoji dulu. Emoji apa? Emoji senyum. Kami anangga dulu. Siapa bersama dengan kami beri emoji senyum dulu. Baru kita boleh mula. Boleh kita mula. Ibu kita beri emoji senyum dulu. Siapa bersama dengan kami pagi petang tu? Okey. Kita ada dua Facebook. Yang sebelah kanan kami itu adalah Facebook page, yang sebelah kiri kami itu adalah Facebook personal. Okey, terima kasih yang bagi love, yang bagi thumbs up, terima kasih. Okey, yang si ada e-book boleh sediakan buku nota untuk kita salin resepi kita. Okey, kami tunjuk lagi sekali. Tu kita pun e-book siapa yang sudah print. Azrina dalam page, terima kasih, sentiasa on time Azrina, tahniah. Orang yang berjaya memangnya macamnya. Hai Pauline, selamat petang. Siapa yang ada bersama dengan kami petang tu, yang dah ada e-book, tolong keluarkan e-book. Kita nak belajar, kita nak bertadabbur. Okey, jika ada sebarang persoalan boleh tanya. Mun kami dapat jawab, kami jawab. Mun kami belum dapat jawab, kami simpan dulu soalan. Next minggu depan kita akan bincangkan. Jadi apa kata orang, semua persoalannya kami semua tahu kan. Jadi kami kena belajar juga. Kita sama-sama share pengalaman kita. Okey. On time sebelum berpantang. Tahniah Hazrina, selamat lagi kita nak berpantang. Okey, kita mulakan. Okey. Boleh sebelumnya kami nak nanya dulu, suara kami jelas ke si? Suara jelas ke si suara? Boleh type si suara kami jelas dalam page macam ni, page. Okey si, suara kami jelas ke si dekat page? Dekat personal, suara kami jelas si? Mun jelas tolong type jelas supaya kami tahu kita boleh dengar suara kami. Jelas ke si jelas? Okey, jelas. Okey, Azrina Mada dekat page jelas. Dekat personal macam ni, siapa yang ada bersama dengan kami? Pauline, boleh si dengar suara kami? Yang dekat personal tu. Boleh dengar suara kami? Okey, si suara kami jelas si? Ke kita orang si dengar suara kami dekat personal? Boleh dengar si? Okey, page okey Okey. Personal jelas. Okey, dengar dari bilik. Okey, kita mulakan kelas tadabbur kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu kita akan belajar kek lapis holik. Toknya. Kek lapis holik. Kek lapis holik toknya. Okey, muka surat
17. Muka surat 17. Okey, yang ada e-book boleh buka muka surat 17. Azrina, cantik cikgu pakai tudung hijau. Oi, terima kasih. Okey, Pauline, jelas cuma line slow. Oh. So, si tahu nak madah lagi kalau slow susah sikit lah macamnya akan mengganggu pembelajaran kita. Okey, kita tangga muka surat 18 nyempur resepi. Okey, kami tunjuk dengan kita Okey, Sabani, selamat petang cikgu. Selamat petang. Okey. Toknya kita pun resepi. Kita pun resepi muka surat 18. Muka surat 18. Dalam kita pun resepi ada bahan-bahan, ada cara mengadun, cara membakar. Siapa yang siap ada e-book, tolong salin tolong salin. Okey, sedia? Kita baca nyempun bahan-bahan Okey, kita teruskan Sebab kita pun Cakeaholic tu bahannya si banyak dan cara-caranya pun cara molahnya pun si susah. Senang. Untuk orang yang apa kata orang beginner lah. Senang nak molah tu. Okey, bahan-bahannya. Bahan-bahan catat siapa yang ada e-book tolong catat. Yang ada e-book tolong take note dekat sia. Mun kita ada rasa benda baru benda-benda baru tolong catatkan. Okey, Sabani, cikgu ada jual ke buku. Yang ni kita jual e-book. Yang ini kita print sendiri, Sabani kita print sendiri. E-book tu kita jual. E-book kita ada jual. Kalau berminat Sabani nanti boleh WhatsApp saya 013-80689222. Nanti saya bagi harga diskaun. Okey, bahan-bahannya adalah bahan-bahan adalah mentega. Bahannya adalah mentega. Lepas kita mentega tu terpulang kita nak maki apa pun boleh, tak ada masalah. Berapa harga e-book nanti WhatsApp saya nanti saya bagi harga diskaun. 013-80689222 Sabani Okey, mentega guna apa-apa jenama, anchor boleh ataupun waste gold boleh, asalkannya mentega. Asalkan mentega, kek kita akan jadi sedap. Kalau kita menggunakan mentega, memangnya akan jadi sedap Selepasnya kita ada telur grade A. Kita akan menggunakan telur grade A. Ada juga sesetengah kedai nya tulis dekat dekat telur grade B. Nya letak grade B, tetapi ada juga saiznya besar rupa kan macam yalah susah kita kat kedai kadang-kadang nya tulis grade B tapi kek telur macam besar sedikit ataupun kecil sedikit. Kadang-kadang grade A pun sama juga. Grade A pun macamnya juga. Kadang-kadang dengan kasnya grade A tapi telur macam kecil. Faham sih maksud kami? Sesetengah kedai kan. Nya kadang-kadang telur nyengengkah dekat sia nak diingkahnya tanda ada sia grade A tapi telur macam grade B. Ada juga macamnya. Nya macam kita confuse. Jadi caranya adalah kita anggaran kita nya macam 60 gram. 60 gram untuk sebiji anggarannya nya macam 60 gram besar saiznya. Kita boleh agak-agak lah. Mun kita ada biasa dengan kek lapis, kita ada biasa nanggar rupa telur kita boleh menganggar. Kita boleh mengagak bila kita nanggar saiznya, kita tahu tu sesuai untuk kita mula kek lapis. Nya macam besar saiz besar ni telur macam ni kita menggunakan grade A. Kita boleh menggunakan grade A. Okey, lepasnya kita ada gula caster. Okey, gula caster. Andai kata kita susah nak jumpa gula caster, okey, kita boleh menggunakan gula biasa. Okey, Azrina, mana timbang dengan kulit sekali kah cikgu? Macam kita anggar dengan kulitnya sekali. Anggarannya adalah 60 biji. Sebiji 60 gram. 60
60 gram sebiji ya. Anggaran kita, mun kita dah biasa molah kek lapis, kita boleh menganggar. Besar ni saiz yang sesuai untuk kita molah kek lapis. Kita boleh menganggar. Ia anggaran mata kita. 60 gram. Ini sesuai untuk kita molah kek lapis. Okey? Okey, untuk gula tadi nak andai kata kita susah nak jumpa gula caster, kita boleh guna gula pasir, gula biasa ya. Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai boleh pakai gula biasa ya. Tapi lebih bagus kita menggunakan gula caster sebab gula caster tu pun teksturnya lebih halus sedikit dibandingkan dengan gula pasir biasa, gula putih ya. Gula putih ya pun besar, pun bijinya besar. Bila kita ngadun kelak memakan masa untuk kita mengadunnya. Selepas ya, apa yang kita ada lagi? Kita ada overlay. Tu mesti ada overlay tu untuk kita menggebukan kek kita ya. Selepas ya, kita ada susu pekat. Kita ada susu pekat, apa-apa je nama lah asalkannya susu pekat. Boleh pakai apa-apa aja susu. Selepasnya kita ada holik. Holik tu yang menyebabkan kek kita ya nyaman. Sebabnya dipanggil kek holik tadi. Kita ada holik, kita ada tepung Hong Kong. Saya ada tepung Hong Kong, boleh guna tepung pau ataupun tepung gandum. Saya ada masalah. Jenama apa tepung gandum? Okey. Boleh pakai muhibah, Okey, lili, cap lili. Kami lebih suka mun lili. Kami jarang pakai yang warna hijau ya. Elak daripada pakai yang berwarna hijau ya. Okey. Biasanya mun dah kami jumpa lagi tepung gandum, yang warna biru ya kami pakai. Yang warna hijau ya kami pakailah. Kami pakai yang berwarna hijau. Ni ada dua jenis ya. Yang warna biru dengan warna hijau. Kami mun dah ada pilihan lain tepung gandum, dah ada pilihan lain, kami pakai tepung lili yang berwarna biru ya. Cap muhibah, cap sawo, apa lagi yang kita boleh pakai? Banyak lagi tepung gandum yang kita boleh pakai ya. Selepasnya kita ada esen vanila dan kita ada pewarna kuning. Jadi ya ajak bahan pakai kita mula kek lapis holik tu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 bahan aja. Tangga kita. 9 bahan aja. Pakai kita mula kek holik tu. Si banyak bahan tapi kek kita nyaman. Kek kita akan jadi insya-Allah. Bila kita ngikut resepi tu insya-Allah kek kita jadi. Jangan risau. Mungkin kita ngikut resepi tu, cara-cara mengadun, cara membakarnya, kita ngikut aja apa yang di guide kami tu, insya-Allah kek kita menjadi. Seakannya kek kita akan rosak siknya. Sekarang kita ngikut guide tu memang kek kita akan jadi ya. Okey, bahan-bahannya sikit. Lepas ya cara-caranya pun senang. Okey. Ada soalan si Azrina, sesuai untuk beginner. Resepi kek ni kan cikgu betul? Sebab biarlah kami madah kita. Macam orang yang macam baru berjinak-jinak nak mula kek lapis. Memang kita orang sangat sesuai. Sangat sesuai untuk kita miliki e-book tu. Sangat sesuai. Sebab apa? Nyempun bahan-bahan yang kami guna dalam tu untuk ajar kita tu. Nya sangat mudah. Sangat mudah, kita susah nak bercari banyak bahan. Lepas ya teknik yang dipola susah. Jadi memang sangat memudahkan untuk kita yang baru berjinak-jinak dengan kek lapis. Okey? Sebab mun kita nak berjual, anda katalah kita baru berminat masa PKP tu masa PKP tu memanglah kita rasa macam susah nak cari keuangan jadi caranya kami nak ajar dengan kita. Mungkin kita baru berminat nak melapis kek. Kita belajar je daripada e-book tu. Kita belajar dulu, pola dulu. Lepas ya bila kita rasa macam udah yakin, udah pandai, udah faham tentang selok-belok kek lapis, barulah pergi level yang kedua. Tu pergi level yang pertama. Bila kita memiliki e-book tu,
tu adalah level 1. Tu level 1. Level 1 maksudnya kita agak baru permulaan, kita agak baru nak belajar. Kita mengenal bahan-bahan, kita mengenal cara-cara, kita mengenal teknik, ya sesuai. Sangat sesuai menggunakan e-book tu. Tu level 1. Bila kita rasa macam kita dah ada keyakinan diri, kita dah tahu selok-belok dengan kek lapis nak, kita dah tahu dah. Jadi pergi next level yang kedua, kita boleh berjual. Kita boleh berjual. Bila kita dah pergi level yang kedua, kita berjual. Sialah main peranannya ibu kami yang kedua tadi, panduan untuk menjadi usahawan kek lapis. Dia adalah tertumpu kepada orang yang betul-betul nak nak berbisnes. Nak berbisnes. Ia adalah level yang kedua. Dalam kelas tu kami ajar kita dulu lah yang level yang kedua ya, sebab ya cerita lain. Tu adalah cerita tentang level 1. Kita nak belajar macam ni cara kita nak tunjukkan skill kita. Nak mengasah skill kita supaya kita lebih mahir, kita faham. Jadi bila kita faham, bila dah kita tahu, insya-Allah disialah kita pun lubuk rezeki kita lepas ya. Kami beri jaminan kepada kita, bila kita dah minat dengan sesuatu benda, kita akan berusaha dan kita si ugi mendalami ilmu kek lapis tu. Si ugi sebab apa? Bila kita dah terjebak dengan bisnes kek lapis pada musim perayaan, memang lumayan kami terus terang madah dengan kita. Bila kita dah berkecimpung dalam dunia kek lapis, kami yakin dengan rezeki tu memang lumayan. Jadi jangan takut untuk cari ilmu. Jangan takut untuk melabur sedikit untuk mendapatkan ilmu. Okey. Boleh tadi kita dah cerita tentang bahan-bahan. Selepasnya macam ni cara nak mengadunnya. Macam ni cara kita nak mengadun kek lapis tu. Kami selalu madah yang nombor satu ada tiga benda tu adik-beradik mesti sentiasa bersama. Apa yang 3 beradik siapa ingat? Student kami yang paling setia, Azrina. Apa Azrina? 3. Ada 3 adik-beradik siapa yang selalu mengikuti live kami nak. Setiap hari Sabtu yang ikut live kami memangnya akan tahu jawapan tu. Apa 3 beradik yang kami selalu padah? Apa 3 beradik yang mesti sentiasa bersama? Siapa tahu? Siapa yang selalu dengan live kami, tahulah. Okey. Azrina tahu sebabnya sentiasa ikut live kami. Mentega, gula dengan overload. 3 beradik. Okey. 3 beradik ya mesti sentiasa bersama. Kita adun mentega, gula dengan overload dalam mangkuk, kita pukul ataupun putarnya sampai adunannya putih dan kembang. Kita guna speed yang tinggi, speed yang laju. Speed yang laju selama 7 ke 8 minit macam ni. Kita nangganya adunan kita yang macam mudah putih, gebu, 7 minit, 8 minit. Okey. Asalkannya contohnya kita pun mentega yang macam warna kuning nak, mun lagi masih warna kuning rupa, belum lagi ya. Pastikannya dah macam berwarna putihnya macam nipis rupanya pun adunannya macam halus. Macam halus rupa adunannya dah putih. Ya maksudnya gebu. Kita menggunakan speed yang tinggi. Selepas tukar speed tadi kepada sederhana. Tukar kepada speed sederhana sebab kita nak masukkan telur. Okey, pecahkan telur tadi di luar tempat dekat mangkuk lain. Jangan kita pecah terus dekat kita pun mangkuk mixer ya, takut kelak termasuk nyempun kulit. Okey, pecah tempat lain, masuk satu-satu, putar lagi. Semasa kita pun whisk berpusing nak, letaklah kita guna sudut, masuk satu-satu kita pun telur ya, supaya bila kita mula macam ya,
telur dengan kita pun adunan mentega tadi, nya cepat mesra. Cepat serap. Bila kita masuk sekali, takut kelak nya bahagian bawahnya telurnya masuk ke bahagian bawah. Jadinya macam mentega ya, adunan mentega ya di atas nak. Jadi lambat sikit kerja kita. Jadi bila kita masuk satu-satu, nya jadi cepat serap. Cepat serap. Telur dengan adunan mentega tadi cepat serap. Okey. Selepas guna speed sederhana, mungkin dalam 3 minit ke 5 minit macamnya. Nya berpusing sampai kita nanggap adunannya udah sebati. Selepasnya boleh masukkan susu pekat, esen vanila dan masukkan holik. Petua untuk holik, bila kita dah menyediakan bahan-bahan, kami ada madah minggu lepas, holik masukkan ke dalam plastik. Mungkin kita nak nyedianya, masukkan dalam plastik supaya nyasi terdedah dengan angin. Bila kita ngengkahnya dalam mangkuk, sementara kita nak ngemas benda lain, nyedia benda lain, jadi takut kita ampun holik ya, masuk angin, kelaknya akan jadi berketul-ketul. Bila kita masukkannya ke dalam adunannya berketul-ketul, jadi kelak yang berketul yang kecil-kecil ya kelak nya yang mempengaruhi rupa kek lapis kita kelak. Sebab apa? Bila nya dah masuk ke dalam adunan kita nak ngepuknya balik, nya macam susah nak sebati sebabnya udah jadi udah sejuknya jadi ketul-ketul biji-biji ya nak. Jadi bila kek udah masak kita potong, kita akan nampaknya pun holik sikit-sikit ya, macam ketulan kecil-kecil ya. Jadi kek kita si berapa kacak lah. Jadi tip yang tadi letak dalam plastik ikat. Bila kita nak makan, baru kita tuang dalam kita pun adunan. Ya, cara mu kita penyediaan kita dah sedia awal. Mun kita nak makan cara yang kedua pun boleh. Masa kita nak masukkan holik ke dalam adunannya, kita timbang, baru kita timbang. Pun boleh. Mana-mana, dua cara ya, mana-mana aja boleh ya. Asalkan holik kita si berketul. Okey. Putar selama 2 ke 3 minit. 2 ke 3 minit. Azrina, pernah terjadi bila holik and Milo masuk angin. Bila mula-mula buat kek lapis dulu, betul? Sebab kita kadang-kadang kita leka kita nyedia bahan-bahan yang lain. Kita nak cuci telur lagi, kita nak nimbang tok lagi kan. Jadi holik tadi udah disedia kita awalnya, jadi macam berketul-ketul. Jadi elakkan daripada kita nyedia awal holik lah, sebab takut kelaknya berketul. Jadi susahlah jadinya kelak. Selepas ya masukkan air tadi bila udah masukkan bahan tadi, susu pekat, esen vanila, holik tadi, pukul selama 2 ke 5 minit pukul lagi sampainya sebati, barulah kita masukkan tepung Hong Kong. Masuk tepung Hong Kong sikit-sikit, anggaran dalam 5 minit macam ni lah, 5 ke 8 minit macam ni sampainya udah sebati. Sampai udah sebati, udah kacak rupa adunan kita tadi, udah gebu, kita angkat macam ni, kita akan anggar nyempun turun macam ni rupa nyempun adunannya. Maksudnya adunan kita ya udah bagus, udah kacak. Udah bagus, udah kacak. Okey, boleh faham ke setakat tu? Boleh faham si siapa yang bersama dengan kami petang tu? Boleh faham ke? Susah ke senang? Kita pun resepi kek lapis hari tu. Resepi yang sangat mudah. Resepi yang sangat-sangat mudah. Siapa-siapa yang baru berkenalan dengan kek lapis, dah pola lah kek holik tu. Bahan si banyak, modal si besar, cara pun senang. Azrina Mada faham, alhamdulillah. Yang personal macam ni kita orang. Okey si yang personal tu. Senyap je sidak personal tu. Okey. Selepas ya, kita dah siap dah kita pun adunan tadi. Kita akan bahagikan adunannya kepada 3 bahagian. Kita bahagikan kepada 3 bahagian. Okey? 3 bahagian. No, bukan 3 bahagian. Maafkan cikgu. Maafkan saya. 2 bahagian. Maafkan saya. 2 bahagian. Tersasul. Okey, bahagikan kepada 2 bahagian.
Okey, kenanya dua bahagian. Sebab tadi kan kita nak mula keholik, sikit berwarna kuning, sikit plain saja. Sikit warna kuning, sikit plain. Ataupun mun kita rasa macam kita si mau nak mulahnya berwarna kuning dengan plain. Si mau kita warna kuning dengan plain. Kita nak guna warna lain, terpulang. Terpulang. Mungkin kita nak pakai warna kuning dengan warna hijau kah, ataupun kita nak pakai kuning dengan warna coklat kah, terpulang. Terpulang. Kita yang mendesain kita pun kek. Mana-mana boleh. Lepas ya, dah dibahagi kita kepada dua bahagian tadi kan. Pastikannya sama banyak. Okey. Kebiasaannya untuk satu adunan tu berat kek tu anggaran kasarnya adalah sekilo 8. Sekilo 800. Untuk satu adunan kuningnya mungkin dalam 900 gram, yang plainnya adalah 900 gram. Biasanya anggarannya adalah sekilo 8. Berat untuk sebiji kek tu adalah sekilo 800. Okey, cara membakar. Cara membakarnya macam ni cara kita nak membakar. Cara kita nak melapisnya maksudnya. Okey, mula-mula sekali kita seperti biasa panaskan oven kita dulu. Panaskan oven kita dalam 10 minit macamnya kita panaskan. Kita menggunakan api atas saja. Kita menggunakan api atas saja. Suhunya adalah 180. Suhu 180 darjah kita pakai. Ataupun mun kita takutnya terlampau panas, boleh guna 160 darjah. 160 darjah. Okey. Selepasnya loyang berapa yang boleh kita pakai? Untuk resepi tu kita boleh pakai loyang 88 kali 3. 88 kali 3,5 Okey, kita boleh pakai loyang 88 kali 3,5. Okey, loyang segi 4. Boleh si pakai loyang bulat. Boleh, saya ada masalah. Apa-apa ajak loyang yang ada di rumah nun, kita saya ada yang jenis segi 4, boleh ajak pakai yang bulat, saya ada masalah. Cumanya lain sikit lah. Lain sikit lah rupa kek kita. Biasa orang mula kek lapis segi 4, tapi kita pakai yang bulat. Mana-mana boleh, saya ada masalah. Dua-dua boleh pakai, saya ada masalah. Untuk kita belajar kan, untuk kita belajar si kisah. Jangan merumitkan keadaan. Bila kita baru nak belajar, bila kita baru nak belajar mula kek lapis tu, jangan dirumitkan benda yang kita rasa benda yang apa kata orang, boleh diselesaikan masalah. Jangan dirumitkan lah. Benda yang ada pakai je, tak ada masalah. Kan kita bawa belajar kita bawa belajar. Okey. Selepas ya, alaskan kita pun loyangnya. Alaskan loyang kita menggunakan kertas minyak supaya kek kita ya tadi melekat. Okey. Bila kita dah letak kertas minyak dekat loyang kita tadi, ambil 2 sendok. Katalah kita suka atasnya kelak berwarna kuning. Katalah kita nak makainya atas kelak, bila dah siap kek, kita maunya warna kuning. Yang di bawahnya kelak adalah warna putih. Plain. Bermaksud di bawah sekali ya. Untuk permulaan kita melapis ya, ambil yang warna plain dulu. 2 sendok. Ambil 2 sendok, muka rata dulu guna sudut. Selepasnya masuk dalam oven. Anggaran dalam 3 ke 5 minit macam ya kita nanggar rupa kita pun kek ya. Munya macam dah perang sikit, kita keluarkan, ambil penekan kek, tekan biar sama rata. Setiap penjuru kek ya, kita tekan biarnya sama rata. Jangan ada angin. Jangannya ada angin. Sebab mungkin kita sinekan yang menggunakan alat penekan kek, takut kelak kek kita akan ada bonjolan sikit. Si rata ataupun ada angin. Jadi kita tekan sampainya dah siap dah rupa gelembung-gelembung. Apa yang berlaku, anda kata kek kita tadi ada
ruang udaranya macam ada angin, ada bonjolan angin besar macam ni dekat kek kita. Nak guna hujung penekan kek kita ya. Cucuk kita bahagian yang membonjol tadi nak, yang membukit tadi ya. Keluarkan anginnya sikit-sikit. Nya akan jadi rata kalau. Ialah gunanya setrika tadi. Kami memandangnya setrika sebabnya nekan. Nya nekan. Okey. Selepas ya, kita dah tekan, barulah kita ambil adunan kita tadi yang berwarna kuning tadi. Yang berwarna kuning tadi kita masukkan lagi 2 sendok. Mungkin kita si mau makan sendok, kami lebih suka mau makan timbang, Makan timbang lebih bagus lagi. Makan timbang, kita timbang anggaran 170 gram macam ya. 170 gram kita timbang. Lepas ya kita ratakan, masuk dalam oven seperti biasa. 3 minit, 4 minit kita nangganya udah perang-perang rupanya macam udah masak, keluarkan sampailah habis. Sampailah habis kita pun adunan yang dah dipolah tadi, adunan plain, adunan kuning sampai habis. Barulah kita barulah kita sejukkan kita pun kek tadi. Keluar pastikan kek yang udah sejuk dulu. Dah dah siap dah selesai dah. Kek kita dah selesai. Sejukkannya dulu mungkin dalam 4 jam macam ni ke 5 jam dah sejuk, barulah kita terbalikkannya. Sebelum kita nak terbalikkannya, bahagian tepinya guna pisau ataupun spatula yang keras ya. Tepinya kita buat macam tu supayanya melekat dekat tepi-tepi loyangnya. Macam ni. Lepas ya, bila kita rasa angkat sikit, agak-agak macam kita kocak sedikit kita pun kek ya, supayanya melekat di bawahnya melekat dengan loyang. Jadi bawa kita terbalikkan guna sesuatu lah, guna macam kami pakai papan pemotong ikannya. Papan pemotong ikannya pun yang khas jangan campur. Yang dapur yang kek. Terbalikkan, lepas ya bawa kita buangnya pun kertas minyak ya. Kita tangga, potonglah kita nangga macam ni hasil kek kita ya. Macam ni aja cara kita mula. Jadi senang nak. Senang je mula kek lapis holik tu. Ada soalan si. Sebenarnya kami petang tu kami ada kelas sebenarnya. Kami ada kelas. Pukul 2.30 tadi kami ada kelas sebenarnya. Kami ada kelas 2.30 sampai pukul 6. Tapi kami korbankan masa kami untuk share ilmu dengan kita. Jadi ada soalan si sebelum kami mengakhiri kita pun kelas tadabbur kek lapis holik tu. Ada soalan si sebelum kita off? Ada soalan? Saya ada soalan kah? Semua dah pandai nak, semua dah faham kan? Kami rasakan kawan-kawan kita yang dalam grup personal tu dengan grup page, semua dah masuk dalam grup kan? Semua dah masuk dalam grup KLCK kan? Dalamnya kita orang boleh boleh share share kita pun pengalaman, share kita pun kejadian kek yang dah kita polah ya, kita share lah dalam grup ya. Ataupun ada persoalan boleh tanya. Azrina Madas ada soalan cikgu, alhamdulillah. Maksudnya kita orang boleh faham. Bila kita ngikut step by step memang senang. Saya dah susah mula kek lapis tu. Okey. Jadi untuk minggu depan kita akan tadabbur kek lapis. Siapa tahu minggu depan kita tadabbur kek apa? Hari Sabtu minggu depan. Sama, hari Sabtu jam 3 petang. Berubah masa kita. Tadabbur kek lapis. Setiap hari Sabtu jam 3 petang. Minggu depan kita akan belajar kek strawberry pula. Kita akan belajar kek strawberry. Mungkin kita perasan kek-kek yang dipolah kami tu semuanya mudah-mudah. Mudah-mudah untuk orang yang baru nak belajar. Yalah, kita jangan risau. Memang senang je mula kek lapis tu. Bila kita dah ada ibu, kita dah print, jadi macam tu senang untuk kita belajar. Bila-bila masa, bila kita nak mula kek, kita boleh nampak situ, kita boleh belajar. Okey? Jika ada persoalan, kita orang boleh tanya kami. Boleh tanya kami 013-80-89-22. Kami nak off dulu sebab kami ada kelas. Jadi setakat diajak lah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.